yang membuat provokasi ialah Hamas. Saya nak tambah sikit lagi Tuan kepada Tuan. Apabila Tuan merupakan satu-satunya pemimpin di dunia yang pertama yang membuat secara terbuka sokongan kepada Hamas, kini diikuti pula oleh Erdogan pun dah mula bersetuju bersama Tuan menyokong Hamas. Sedangkan Hamas itu di label pengganas Tuan. Kenapa Tuan menyokong perjuangan Hamas Tuan? Silakan Tuan. Yahudi dan media barat cuba gambarkan bahawa yang membuat provokasi ialah Hamas. Gunanya Hamas serang Israel pada 7 hari bulan Oktober dan membunuh 1,400 orang Israel. Bukan Hamas yang membuat provokasi. Selama 70 tahun, hampir setiap hari, orang Palestin dibunuh oleh orang Israel. Dan orang Palestin tak dapat mempertahankan diri, tak dapat menyerang balik orang Israel. Sebab itu apabila mampu sedikit, Hamas cuba balas dendam ataupun cuba selamatkan orang Palestin dengan mereka juga menyerang orang Israel. Ini bukan provokasi, ini balasan kerana kezaliman orang Israel. Tetapi orang Israel menggambarkan serangan oleh Hamas pada 7 hari bulan itu sebagai provokasi supaya mereka akan ada alasan untuk serang Gaza. Tapi yang peliknya, kita dapat lihat beberapa ramai orang Palestin yang terbunuh, yang dikebumi, yang dikapan dan sebagainya. Kita lihat di Gaza runtuh semua bangunan-bangunan. Saya nak tanya, 1,400 orang Yahudi yang terbunuh ni, kenapa tak nampak? Siapa dah tengok? Kenapa tak ditunjuk bangunan-bangunan orang Yahudi sudah reban kerana serangan oleh Hamas? Saya percaya bahawa ini adalah pembohongan untuk mencari alasan untuk serang Gaza. Mereka sering membohong. Umpamanya apabila mereka ingin serang Iraq, mereka kata kononnya Iraq ada weapons of mass destruction. Kemudian daripada itu didapati bahawa tidak benar. Iraq tidak ada weapons of mass destruction. Pada mulanya apabila dikatakan Hamas serang Yahudi, kononnya ada orang Hamas potong leher anak Yahudi. Itu pun pembohongan. Jadi saya berpendapat tak mungkin 1,400 orang dibunuh oleh Hamas kita tak dapat nampak apa-apa. Kita tahu media ada di rata tempat, ada di Israel, ada di Palestin. Tetapi di Palestin kita tengok orang terbunuh, orang mati, orang cedera, rumah runtuh, tapi kita tak dapat satu pun gambar 1,400 orang Israel yang kononnya mati. Tak mungkin kita nak, kalau 1-2 orang kita boleh sembunyi, 1,400 orang kita tak boleh sembunyi. Ini adalah tindakan oleh Israel menutup mulut, membohong kepada dunia untuk mendapat alasan supaya mereka boleh serang Gaza. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri.
Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.